Okey. Okey. So hari ni kita akan sambung lagi bab 1. Bab yang second last lepas ni kita akan belajar graf pula. Okey, dalam untuk hari ni kita akan belajar apa itu punca. Okey, dalam persamaan kuadratik bab 1 masa periksa nanti dia akan tanya apa itu punca. Mana satu itu punca. Lepas tu nak cari punca tu dia sebenarnya ada 3 cara yang cikgu akan tunjukkan. So senang cerita hari ni kita belajar punca dalam persamaan kuadratik. Okay. So kita teruskan. Kalau slide saya tak jalan tolong bagi tahu. Okay. Apakah yang anda faham tentang maksud punca persamaan kuadratik? Okay. Dia dalam buku teks muka surat 16. Okay. Okey, kalau kita tengok ayat di sini, punca bagi persamaan kuadratik bagi A(x) kuasa 2, B(x) tambah C sama dengan kosong ialah nilai pemboleh ubah. Okey, yang memuaskan persamaan tersebut. Apa dia ni? Okey, macam mana kita nak tentukan punca pada suatu persamaan kuadratik? Okey. So ini kita punya matlamat hari ni lah, menerangkan maksud punca. So apa tu punca? Jadi dalam buku teks awak muka surat 16, okay, ada aktiviti rangsangan minda kat sini. Kalau kita berada di kelas berdepan, okay, kita akan pecahkan kepada 2 kumpulan, kita akan buat aktiviti. Kumpulan yang pertama, dia mengira tanpa perisian. Maksudnya kira secara manual lah, pakai tangan. Okay. Cara yang kedua, kita kira guna perisian geometrik dinamik. Maksudnya kita gunakan software yang dah sedia ada dekat internet. Okay. Kita balik. Okay. So saya akan tunjukkan dua step ini. Pertama melalui pengiraan, yang kedua melalui perisian. Perisian tu yang ada kat internet lah. Kalau skrin cikgu tak jalan tolong bagi tahu. Jadi dalam aktiviti ni yang sepatutnya awak jalankan di kelas, dia suruh awak lengkapkan jadual ini. Dengan 2 cara. Dengan 2 cara. Cara yang pertama melalui pengiraan. Pengiraan. So kita tengok kat sini. Dia bagi persamaan kuadratik ini. Kemudian kita masukkan nilai kosong dalam persamaan kuadratik. Kita gantikan nilai X. Kalau minta skrin saya jadilah. Dia kata kat sini X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan kosong. So dia bagi nilainya 1, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Saya tunjukkan jalan kerja dia. Harap nampak lah. So sekarang ni nak tahu nilai yang cikgu kotakkan ini memuaskan ketaksamaan ke tak. Kita masukkan dalam nilai. Ini soalan dia. So yang pertama kita gantikan X dengan kosong. Yang ini. Jadi masukkan X tu gantikan dengan kosong. Ini pun kosong. 2 kosong. So kosong kuasa 2 kosong. 3 darab kosong kosong. 2 kosong. 2 sama dengan kosong. Jika kiri dengan kanan
nilainya tak sama, so kosong ni dia tidak memuaskan ketaksamaan. Tidak memuaskan persoalan kuadratik. Okay, so kita test lagi X sama dengan 1 yang ini. Okay, so 1 kuasa 2, 3, gantikan X dengan 1, 2 sama dengan kosong. So 1 kuasa 2, 1. Okay, negatif 3 tambah 2 sama dengan kosong. Hutang 2, bayar 2. So kosong sama dengan kosong. So bila kiri dan kanan sama, so dia memuaskan ketaksamaan. Okay, sebenarnya jalan kerja yang ini, yang saya kotakkan ini, okay, awak boleh kira direct guna kalkulator. Okay, terus kalkulator. So contoh ini terus berapa sama dengan berapa. Okay, so kita test lagi dengan 2. X sama dengan 2. So 2 kuasa 2 tolak 3. Ini 2 tambah 2 sama dengan kosong. 4, 6, 2. Okay, negatif 2 tambah 2. So kosong, kosong. So 2 pun memuaskan ketaksamaan. Okay, kita test lagi dengan 3. X sama dengan 3. So 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 3 tambah 2 sama dengan kosong. 3, 9, 2, kosong. So 2 tak sama dengan kosong. Tidak. Okay, tidak. Okay, tak sama. Okay, kemudian kita test dengan 4. X sama dengan 4. 4 kuasa 2 tolak 3 gantikan dengan 4 tambah 2 sama dengan kosong. 4, 16. 4 kali 3, 12. 2, kosong. So 4 kali 3, 12. 16 tolak 4. 16 tolak 4, 4 betul tak? Positif tambah 2 sama dengan kosong. 6 tak sama dengan kosong. So bukan juga. Jadi yang sama hanya 1 dan 2. 1 dan 2. Macam yang ditunjuk kat sini. Okay, nilai X yang memuaskan ketaksamaan ialah 1 dan 2. Okay, so kita cuba lagi. Okay, kita cuba lagi yang kedua saya tunjukkan nanti. InsyaAllah boleh ingat. Okay, so yang kedua sama juga. Dia bagi nilai kosong. 1, 2, 3, 4. Siapa nak cuba boleh Siapa nak cuba boleh guna cek kertas buat. Kita tengok yang kedua. Okay, gantikan X sama dengan kosong. So kosong kuasa 2 tolak 5. Kosong tambah 4 sama dengan kosong. So sini 4 kosong. Sebab ini semua kosong Okay, so dia tak sama. So kosong bukan. Yang kedua gantikan dengan 1. 1 kuasa 2 tolak 5. 1 tambah 4 sama dengan kosong. 1, 5, 4, kosong. Negatif 4 tambah 4, kosong, kosong, kosong. Yes, 1 memuaskan ketaksamaan sebab kiri kanan sama nilai. Okay, sama juga, gantikan dia. Okay, tolak 5, 2 tambah 4 sama dengan kosong. 2, 2, 4, 5 kali 2, 10, 4, kosong. Negatif 6 tambah 4, negatif 2. So negatif 2 tak sama dengan kosong. So bukan. Okay, 3 kuasa 2 tolak 5. 3 tambah 4 sama dengan kosong. 9, 5 kali 3, 15. 4, kosong. 9 tolak 15.
negatif 6 tambah 4 sama dengan kosong, negatif 2 tidak sama dengan kosong. Bukan. Okay. Last 4 kuasa 2 tolak 5, 4 tambah 4. Okay, 4 16, 5 kali 4 20, 4 kosong, negatif 4 tambah 4 kosong, so kosong, kosong. Yes, 4 memuaskan ketaksamaan. Jadi untuk soalan ini, nilai yang memuaskan ketaksamaan ialah 1 dan 4. Okay, faham Jadi nombor yang memuaskan ketaksamaan ini kita panggil dia punca. Okay, kita panggil dia punca. So kalau soalan tanya, apakah punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan kosong. Jadi nak tahu apa punca bagi nombor ini, so awak kena masukkan nilai. So bila dapat, inilah punca bagi persamaan kuadratik ini. Okay. So persamaan ini melalui kaedah pengiraan X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan kosong. Yang kedua X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan kosong. So yang pertama tadi kita dapat punca dia 1, 2. Yang kedua kita kira tadi punca dia 1, 4. Okey, ini nak cari punca melalui kaedah kira. Okey, so tadi dia kata ada dua kaedah, satu kira, satu melalui perisian komputer. Okey, so dekat internet awak boleh type geogebra.org/graphing. Okey, kita masukkan nilai kita masukkan persamaan kuadratik yang pertama tadi. X kuasa 2. Okay, bila X kuasa 2 awak tengok graf yang terhasil automatik dia melengkung senyum ataupun masam So disebabkan dia X tu positif, dia adalah graf senyum Okay, so X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Okay, tambah 2. Jadi cikgu besarkan. Okay. Sekarang ni dia punya garisan graf kuadratik ni yang warna hijau ni, kalau cikgu gerakkan, awak nampak kan tangan yang bergerak ni? Okay. Kalau dia bergerak turun bawah, dia lalu pasti X. Yang melintang ni kita panggil paksi X. So ini paksi X yang ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ni paksi X. So bila garisan hijau ni lalu dekat 1, itulah punca yang pertama bagi persamaan kuadratik ini. Okay. Kemudian dia jalan lagi, dia naik atas, dia langgar lagi paksi X. So dia langgar dekat 2. Ini punca yang kedua. Jadi kalau awak nampak graf kuadratik macam ini, soalan tanya, apakah punca bagi persamaan kuadratik ini? Apakah punca bagi gambar graf kuadratik ini? Jadi yang lalu pasti X tu adalah punca. So jawapannya 1 dan 2. Sama dengan yang kita kira tadi, 1 dan 2. Okay, so kita try soalan yang kedua tadi. Okay, soalan yang kedua tadi, X kuasa 2 tolak 5X tambah 4. Okay, tambah 4. So awak tengok kat sini yang ada titik ni. Yang ini kita panggil titik minimum Okey, yang ini graf oren. Graf oren ni daripada atas dia turun ke bawah, dia langgar pasi X yang melintang ni. Tempat dia langgar itulah punca yang pertama, iaitu 1. Kemudian dia jalan
dia naik atas, dia langgar lagi pasi X. So ini punca yang kedua. Jadi punca bagi graf kuadratik ini ialah 1 dan 4. Sama dengan yang kita kira tadi. Jadi mana senang? Okey, mana senang? Kira ke lihat gambar graf sahaja. Jadi kalau kita tengok graf, gambar graf lebih mudah untuk cari punca. Kalau kira ni kena guna kalkulator dia cepat sikit Tetapi kenapa kita kena belajar dua-dua? Sebab soalan ini boleh masuk dalam kertas 1 soalan objektif ataupun kertas 2 bahagian A soalan yang bentuk betul salah, match kan. Okay? Jadi dua-dua ni kena belajarlah. So ini ilmu untuk mencari punca kuadratik. Okay, punca kuadratik. So ini tadi Okay. Okay, kita sambung lagi. Okay. Tak jalan. Okay. Kemudian ini hasil daripada rangsangan minda tadi yang saya bagi tahu tadi yang warna hijau ni. Yang warna hijau ni dia kata terdapat 1 atau 2 nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan kuadratik. Nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan kuadratik itu dikenali sebagai punca. Macam saya cakap tadi. Jadi kalau awak ingat graf kuadratik dia berbentuk senyum masam. Dia lalu pasti X, dia akan langgar 2 kali. Jadi kalau soalan tanya apakah punca bagi persamaan kuadratik, dia hanya ada 2 sahaja. Tak mungkin 3, tak mungkin 1. Okay? Dia 2 sebab dia langgar 2 kali pasti X tu. Okay. Jadi ini dalam buku teks awak, Cikgu crop, dia kata kat sini punca bagi persamaan kuadratik. Okay. Ini dalam buku teks Okey, ini nilai dia. Jika A, ini maksudnya jika A-nya negatif, ini positif Jika depan ni 2x kuasa 2 tambah bx tambah c, depannya positif, grafnya akan senyum, puncanya di sini tempat dia langgar. Okey. Yang sebelah sini jika depannya negatif. Okey. Jika depannya negatif. Jadi grafnya akan masam, tapi walaupun dia masam, dia masih langgar pasti X. Okey. So dua-dua ni punca Okey, seterusnya contoh 5, buku teks juga. Okay, bagi setiap graf fungsi di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik. Okay, tandakan. Jadi bawah ni dia dah tunjuk, dia tandakan tempat garisan ini langgar pasti X. Dia tandakan pangkah Kemudian dia tandakan satu lagi di sini. Okay, atas soalan bawah jawapan. Sama juga yang ini. Dia kata tandakan. So tandakan. Tandakan di sini. Tandakan di sini. Tempat dia langgar pasti X. Okay. Kemudian dia kata nyatakan punca. So awak boleh tulis dekat tempat yang awak tanda ni ataupun awak tulis kat sebelah dia. Kalau tulis kat sebelah dia, tulis -1, 4. Okay, yang sini kalau awak nak nyatakan kat atas ni pun boleh tulis sama dengan -4, 1.5. Okay, so sekarang saya harap awak dah faham macam mana nak cari punca bagi persamaan kuadratik dan bagi graf kuadratik. Okay, so ini contoh lagi, contoh 6. Tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik atau bukan. Okey. Ini kemahiran seterusnya.
Sekarang ni dia bagi, sekarang ni dia bagi nilai, dia bagi nilai, kemudian dia bagi nilai iaitu negatif 1 dengan 3. 1 dengan 3. So sekarang kita nak test sama ada nombor 1 dengan 3 ini adalah punca ataupun tidak. So nak tahu dia punca ataupun tidak, saya ulang balik Yang first tadi bagi persamaan, kita cari punca. Yang kedua ni, dia bagi persamaan, dia bagi nombor. Dia nak tahu nombor ni punca ataupun tidak. So nak tahu dia punca ataupun tidak, cara dia sama, masukkan nilai ni, gantikan dengan X ni. Gantikan dengan X ni. Bila awak kira, kiri kanan dia mesti sama, baru dipanggil punca. Cikgu tunjukkan macam mana nak kira. Jadi nak tahu dia punca ke tak, 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita nak test. 1 ni punca ke tak? So gantikan dengan 1, 3. 2 kuasa 2, 4. 7, 3, 0. So negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. 0, 0. 4 tolak 7 negatif 3 kan? So bila kiri dan kanan sama nilai, 1 ni punca. 1 ni punca. Jadi kat sini dia ada tulis, maka X sama dengan 1, tapi kat sini dia kata bukan punca Cuba tengok cikgu kira, betul salah? Mana salah? 2, 1. Cuba cek cikgu kira betul salah. 7x tambah 3. Hilang pula kemudian cikgu gantikan 2, 1, 2. Betul, negatif 7 tambah 3. Negatif 7. 2 tolak 7. Dapat detect tak salah cikgu kat mana? Tengok tak? Tak ada respon lah. Orang dengar tak ni? Ada orang tak? Tak nampak. Salah. Ada cikgu, ada. Salah. Tak nampak. Tak nampak skrin saya tak ni? Nampak, nak kena besarkan kejap. Oh, awak pakai handphone So dekat yang saya bulatkan 4 ni. 2, 1 kuasa 2, 1. 1 darab 2, 2. Bukan 4. So 2 tolak 7, negatif 5. Negatif 5 tambah 3. So sini negatif 2. Tak sama. Jadi X sama dengan 1 bukan punca. Bukan punca. So kita test yang kedua. Kita test yang kedua. Kecil paparan ni kecil. Macam mana nak besarkan saya tulis besar-besar lah Kali ni 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan 0. Kita gantikan sekarang x tu dengan 3. 2, 3, 3, 9. 7 kali 3, 21. 3, 0. Siapa ada kalkulator? Boleh cari kalkulator ni. Kalkulator saya tak ambil pula. 9 kali 2, 18 tolak 21 tambah 3. Mana aku dah kalkulator ni? Negatif 3 tambah 3. So 0.
Jadi X sama dengan 3 punca. Okey. Bila kiri kanan sama baru dia punca. Macam yang tadi bukan punca. Yang ini bukan punca. Sebab lambat paparan. Yang ini bukan punca sebab tak sama kiri kanannya. Okey. Okey. Masa apa bertukar. Okey, seterusnya. Okey, ini sama jugalah step dia. Nak tahu punca ataupun tidak, awak masukkan nilai. Okey, masukkan nilai, gantikan 1 ni dalam persamaan yang diberi. Okey, ini contoh dia dah buatkan jalan kerja. So dia tak sama dapat nilai 1. Sepatutnya dapat nilai 3. Okey. Yang kedua 1/3 dapat sama kiri kanan. Okey. Bila kiri kanan sama, dia memuaskan persamaan kuadratik dan dia adalah punca. Okey. So untuk cari punca ini, kita boleh juga guna kalkulator. Okey, dalam buku teks ada step dia. Nanti ada satu kelas Google Meet, kita guna kalkulator sahaja untuk selesaikan bab 1 ni. Okey. Boleh test sendiri dekat rumah. Step dia dah tunjukkan dalam buku teks tu. Okey. Kita teruskan praktiskan diri 1.1e. Ini latihan. Nanti awak kena buat yang inilah. Nanti masa awak jawab, tulis kat buku, awak nyatakan jawapan sahaja, tak perlu lukis gambar ni. Okey. Soalan dia, bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, okey, nyatakan punca bagi kuadratik yang diberikan. Jadi saya dah bagi tahu tadi, punca ialah nilai yang garisan kuadratik ni langgar. So di sini, okey, kena perhatikan betul-betul ini 0.5. Jadi ini 0.1, 2 kotak 1 0.2, 0.3, ini 0.4. Jadi ini ialah 0.35. Kenapa 35? Dia ada dekat 3. Ini 4, dia kat tengah-tengah. So punca yang pertama ialah 0.35. Punca yang kedua senang, dia langgar dekat 2. Okey. So kita dah jawab soalan A. Nyatakan punca. Kita tengok B. B senang dia langgar dekat negatif 4. Sorry. Untuk soalan A, dia berada di sebelah kiri. Jadi jawapan kita negatif. Dia negatif Okay, kita pergi B. Sebelah sini negatif. Dia langgar dekat negatif 4. So punca yang pertama negatif 4. So punca yang kedua kita tengok 2, 4. Okay. 2, 4. 4,5. So tengah-tengah ni ialah 5. Dia lalu dekat 5. Ini soalan dalam buku teks awak So puncanya ialah negatif 4 dan negatif 4 dan 5. Yang cikgu pangkah ni punca. Okey. So ini soalan. Okey, seterusnya soalan tadi soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca atau tidak. Macam yang cikgu kira tadi. Nak tahu 3 ni punca ke tak? Nak tahu 2 ni punca ke tak? Macam mana? Kita masukkan dalam persamaan. Okey. Kita cuba. Okey. Saya tunjukkan satu. Sama je dengan tadi. Okey. Okay. So X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Dia bagi 2 nilai. Yang pertama X sama dengan 3. Yang kedua X sama dengan 2. Gantikan. 3 kuasa 2 tolak 5. 3 tambah 6 sama dengan 0.
3, 3, 9, 5 kali 3, 15, 6, 0, 9 tolak 15, 6, negatif 6, tambah 6 sama dengan 0, 0, 0. Kiri kanan sama. Jadi, nanti kat bawah awak jawab apa yang punca. So, kalau 3 ni punca, 2 punca ke tak? So, kita kena test. Okay, 2 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. 5, 2 tambah 6, 0. 4, 10, 6, 0. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. 0, 0. Dua-dua punca. Jadi punca sama dengan 3, 2. Boleh? So, soalan yang pertama tadi, cari punca melalui gambar graf. Yang kedua, nak tentukan dia punca ke tak melalui jalan kerja. Okey, boleh? Okey, seterusnya, nombor 3. Nombor 3. Okey, nombor 3, bagi setiap yang berikut, tentukan setiap punca berikut ni dia adalah punca ataupun tidak. Okey. Sebenarnya soalan nombor 3 ni, okey, dia bagi bentuk kurungan X tolak 1, X tambah 4. Dia tanya X sama dengan negatif 4, satu lagi X sama dengan 2, satu lagi X sama dengan 1. Mana tadi cikgu tanya? Okey. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, soalan yang ini dia kata tentukan sama ada nilai berikut merupakan punca ataupun tidak. Okey. Kali ni dia tak bagi persamaan kuadratik yang ada A, B, C. Dia bagi bentuk kurungan. Ini namanya pemfaktoran. Awak dah belajar semasa tingkatan 2. So, untuk orang yang dah lupa, okey, ada dua cara untuk buat pemfaktoran. Yang pertama, kita buat darab lah. X darab X, X kuasa 2, X darab 4, 4X. Ini pula negatif 1 darab X, negatif X, negatif 1 darab 4, negatif 4. X kuasa 2, ini 4X, ini X, dia ada beradik. Ada 4X hutang X. So kurang 1 lah. Jadi 3X tolak 4. Ada satu lagi cara, okay, kita guna rumah. Okay, pada saya sekalian rumah ni. Okay, depan, okay, dia ada X tolak 1, kurungan yang pertama. Kurungan yang kedua ada X tambah 4. Okay, ini kaedah yang kedua. Yang pertama kita buat anak panah tadi. Okay, X dengan X yang ke bawah ni kita darabkan. X darab X, X kuasa 2. Negatif 1 darab 4, negatif 4. Okay, yang turun ni semua kita darab. Kemudian kita cross. X darab negatif 1, negatif X. X darab 4, 4X. Okay. Ruang yang saya bulatkan ini, kita darab dan kita tulis kat bawah. Tetapi yang saya kotakkan ini, kita kena tambahkan. Ini darab, ini tambah. So negatif X tambah 4X. Maksudnya kita ada hutang RM1. Negatif X sama dengan negatif 1X. Sama je. Kita ada hutang RM1. Kita bayar RM4. Duit kita tinggal 3. Jadi bila kita tulis balik, X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Sama tak? Sama. Ada orang suka buat rumah, ada orang suka buat ini. Jadi bila awak dah dapat persamaan ini, X kuasa 3 tambah 3X tolak 4, X tambah 3, X kuasa
X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Okay. So kita baru boleh selesaikan soalan yang dibagi, punca ataupun tidak. Okay. Okay. So kita masukkan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Okay. So dia kata kat sini yang pertama X sama dengan negatif 4. Negatif 4 kuasa 2, 3 negatif 4 tolak 4. Okay. 4, 4, 16. 4 kali 3, 12. Negatif 4. Siapa ada kalkulator direct dia. So 4 tolak 4, kosong. So kosong. Jadi kalau negatif 4 tu memuaskan. Okay. Kita test dengan 2. Okay. 2 kuasa 2 tambah 3 2 tolak 4 sama dengan kosong. 4, 3, 2, 6, 4, kosong. 4 tambah 6, 10, 10 tolak 4, 6 tak sama dengan kosong. Jadi 2 bukan. Okay, last 1. Okay. X sama dengan 1. Jadi 1 kuasa 2 tambah 3, 1 tolak 4. Okay, 1, 3 tolak 4 sama dengan kosong. 4 tolak 4, kosong, kosong. So 1 ya. Okay. Ingat ingat. Tadi negatif 4 adalah punca, 2 bukan, 1 ya. Okay. Cikgu nak tunjukkan yang shortcut pula. Ini kita masukkan nilai. Okay. Satu lagi cikgu nak tunjukkan. Okay. Awak nampak tak dekat soalan dia bagi X tolak 1, X tambah 4. Okay. Sekarang ni cikgu terus keluarkan. Ini X Cikgu terus keluarkan Ini X tambah 4, kita jadikan kosong kat belakang dia. So X negatif 1 bawa belakang sama dengan 1. Ini X positif 4 bawa belakang jadi negatif 4. Sama tak yang kita kira masukkan nilai tadi? Sama kan? Tadi kan kita dapat 1 yang jadi punca, 2 bukan, negatif 4 punca. Jadi kalau awak dapat persamaan kuadratik yang dah siap bracket, terus buat yang macam cikgu ajar ni. Tak payah masukkan nilai. Okay? Contoh C C. C 2. Okay, C kita kena selesaikan sikit lah sebab ada 3 kat depan. So 3, 2, 6. 3X 3X sama dengan kosong. So 3X sama dengan 6 bawa belakang jadi negatif 6. X sama dengan negatif 6 per 3. So X sama dengan 3, 1, 3, 2. Negatif 2. Okay. Yang sebelah dia X tolak 4 tu terus jadikan kosong. X ialah 4. Jadi punca hanya negatif 2 dan 4. 2 tu bukan. Okay. Boleh? Okey, bila dapat kurungan terus cari nilai, tak payah masukkan. Terus boleh cari punca. Okey. Seterusnya yang keempat. Bagi graf fungsi kuadratik di sebelah, tentukan sama ada nilai X yang diberikan merupakan punca ataupun tidak. Okey, awak tengok nilai dia. Ini punca kan? Okey, yang dia lalu ni punca. Dia lalu dekat apa? 5. Jadi dia tanya mana satu punca. So 5 lah punca. Okay, kemudian dia lalu dekat negatif 3. Negatif 3 lah punca. Satu punca ke tak? Bukan. Sebab dia tak lalu pun satu. Dia tak lalu pun satu dekat pasti X ni. 15 punca ke tak? Tak. 1.1E. Cikgu nak awak buat dekat buku tulis soalan 1. Terus saya dah tunjuk jalan kerja semua ni. Okay. Soalan 1 A tulis jawapan, soalan B tulis jawapan. Soalan nombor 2 masukkan nilai. Okey, ini tunjukkan jalan kerja. Nombor 3
Tadi saya dah tunjuk di kurungan sahaja tu. Yang keempat, nyatakan negatif 3 dan 5 sahaja, tak perlu lukis. So senang kan? Okay. Dan ini pemfaktoran tadi cikgu dah tunjuk dah. Ini guna kalkulator. Okay. So next nanti kita belajar cari nilai, cari punca menggunakan kalkulator. So hari ni awak belajar macam mana nak cari punca melalui gambar graf. Cikgu, kalau tak ada kalkulator macam mana cikgu? Kalau tak ada kalkulator, guna kira manual yang cikgu tunjuk masuk nilai tu. Okey. Yang tadi saya ajar. Kalkulator ni lepas kita pandai buat masukkan nilai tadi, baru kita guna kalkulator. Apa tujuan guna kalkulator? Untuk jawab kertas satu. Kertas satu tak perlu jalan kerja kan? Jadi guna kalkulator lagi cepat. Siap. Tetapi kalau kalkulator ni banyak sangat step, lupa tekan sana, lupa tekan sini, jawapan pun boleh jadi salah juga. So sebab tu kena pandai dua-dua. Sebab tu cikgu ajar dulu jalan kerja. Jadi nanti bila kita guna kalkulator, nak tahu jawapan kita betul-betul ke tak, confirm ke tak, confident ke tak, kita tengok jalan kerja. So kalau kita dah buat 5, 6, 7, 8, 10 kali, kita dah confident kalkulator punya step kita betul, boleh direct kalkulator. Tapi ingat, matematik ada 2 kertas. Kertas 1, kertas 2. Kertas 1 boleh guna kalkulator terus dapat jawapan. Kertas 2 kalau soalan ni keluar, jangan guna kalkulator untuk tiba-tiba terus jawapan. Mesti tunjuk jalan kerja. Kalkulator ni tujuannya untuk semak jawapan kita betul ataupun tidak. Okey, boleh? Okey. Yang seterusnya ni, pemfaktoran ni, kaedah pemfaktoran macam cikgu ajar bentuk rumah tadilah. Ni nak cikgu sambung ke dah cukup sampai sini? Saya tak kisah. Orang lain macam mana? Korang diorang lah. Boleh lagi ke tak? Mana cikgu? Mana-mana Okey. Saya ingat awak buat dululah yang latihan yang pertama ni. Saya bagi banyak sangat nanti pun tak buat pula kan. Saya ulang balik. Okey, kerja rumah awak hari ni. Last hantar saya bagi 2 hari lah awak siapkan. Kalau hari ni juga nanti tak ada yang hantar pula. Last hantar esok. Okey. So nanti saya post juga dekat kelas. Okey, kerja rumah ada dalam buku teks, muka surat berapa saya tak pasti ni. Tapi 1.1E. Nombor 1, just tulis A sama dengan berapa. Ni saya dah tulis. Okey, B sama dengan berapa. Okey, nombor 2 1.1D cikgu. Ya. 1.1E. 1.1E. Nombor 1 just tulis saja A apa jawapan dia, B apa jawapan dia. Nombor 2 tunjukkan jalan kerja macam cikgu tunjuk tadi. Nombor 3 yang kurungan tu. Nombor 4 hanya tulis mana negatif 3 dan 5. Okey, boleh Okey. InsyaAllah cikgu. InsyaAllah. Nanti saya kalau video ni dah ada dekat drive saya, nanti saya sharekan dekat kelas. So awak boleh refer balik video semula Okey. Okay. Kita ada 17 orang. Saya tengok sekejap. Okey. Chauncey, Daniel, Danish, Iskandar, Keyong, Kit, Vincent. Vincent dapat Robinson, Sochin Lim, Shafrin, Teo Zenwi, Lee Chok Lim, Sing Pei, Im Suan Tan. Okey.